Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel MTech Analytics. Dan video kali ini saya ingin menerangkan berkenaan dengan cara entry dan exit menggunakan MTech Analytics Futures Indicator, specifically dalam market FCPO. Okey, sebelum tu saya ada disclaimer yang penting untuk anda faham. Ya, ada penting di sini, MTech Analytics tidak akan collect money dan duit untuk buat trading. Okay, kita hanya develop technical tools. So anda boleh baca dengan lebih details untuk faham, dan jika anda faham dan accept, acknowledge disclaimer ni, dan anda boleh proceed untuk menonton video yang berikutnya. Okey, terima kasih. Okey, baiklah, sebelum kita memulakan video ni, untuk saya gunakan term yang lebih susah. Okey, anda boleh pause dulu video dan mungkin screenshot untuk fahamkan apakah term-term ataupun abbreviation, short form yang ada digunakan dalam indikator ni. So ia sangat penting untuk memudahkan anda faham. Anda perlu ingat beberapa kali saja, dan lepas tu anda akan dapat familiar berkenaan apakah maksud short form ni, ya. Kalau anda dah lupa, anda boleh screenshot ataupun anda boleh tengok dalam group. Okey, di sini ada post, saya pin untuk gambar ini. Okey. So contoh, ya, kita akan selalu pakai adalah ATP, AWR, okay, FEP, FEL, MOR, OML, OMP, okay, UWR, VPSA, UEP, AEP, dia semua anda kena faham. Lepas ni saya akan banyak sebut berkenaan dengan benda-benda ni semua. Dan of course saya akan explain lah dengan dalam detail untuk sebentar lagi, ya, so anda boleh fahamkan. Okey, terima kasih. Baiklah, kita mulakan video kali ini dengan mengetahui apakah simbol ataupun apa dua indication di dalam chart apabila anda menggunakan MTech Analytics FCPO indicator. Ya, dalam demo ni saya menggunakan version FCPO Pro version, ya. Kalau trial version pun sama, tak ada masalah. Okey, so bila anda loadkan indikator Analytics FCPO ni, ataupun dengan bahasa pendeknya lah, ya, FCPO indicator ni, dia akan keluar satu box. Okey, ini yang saya tunjukkan ni dipanggil box. Okey, box profit zone. Alright, yang warna merah ni dipanggil entry zone ataupun risk zone. Okey, apa beza profit zone dengan risk zone ni? Profit zone ni adalah tempat di mana anda untuk exit. Okey, anda boleh exit di mana-mana kawasan di dalam profit zone. Okey, dan anda boleh entry di mana-mana kawasan di dalam risk zone ataupun entry zone lah. Kenapa saya panggil risk? Sebab katakanlah anda masuk di sini, of course yang bawah ni akan jadi anda punya loss lah. Kalau anda masuk dekat sini, entry point anda punya kat atas ni adalah anda punya profit. Okey, so kena ingatlah, ya, ini profit zone dan risk zone. Okey, so apabila signal muncul, ya, kalau kita gunakan function replay ni, okey, pada ketika ini, let's say kita pakai function replay, kita tengok macam mana signal muncul. Alright, so bila signal muncul, dia akan keluar pada satu signal yang dipanggil CS signal. Okay, ini kita panggil dia CS signal ataupun CS pertama. CS pertama, ya. Okey, so bila CS pertama ini muncul, okey, saya play, ya. Sekarang tak ada signal. Ni signal yang lepas ni anda biarkan dulu. Alright, ni saya nak tunjuk pada, katakanlah pada pukul 5.33 minit, ya. Ini dalam 1 minute chart. Okey, pada 26 Oktober 3.33 minit petang, ya. Signal tak ada lagi, ya. So lepas tu 1 minit masa berlalu, tiada signal, dan sekarang dah pukul 3.35 pun tak ada signal, ya. Dan kemudian ada signal, iaitu pada kemunculan candle, pada munculnya candle 3.36 minit. Tetapi apabila candle ini muncul pada 3.36 minit ni, anda akan dapat simbol buy itu sebenarnya, ya. Simbol buy itu berada pada candle 3.35. Sebab apa? Sebab candle pada 3.35 ni, 3.35 minit petang ni adalah candle dipanggil CS signal candle. Maksudnya algo sedang proses candle ni selama 1 minit untuk menentukan terdapat atau untuk menentukan sama ada
terdapatkah setup yang memenuhi kriteria untuk buy? Jika ada, dan apabila close saja candle ni, ya, close saja candle ni, dia dan muncul candle kedua, barulah simbol buy ini akan muncul. Alright? Simbol buy ini akan muncul. Alright, kalau anda perasan, ini dipanggil simbol buy ni. Ni kalau anda nampak ni simbol buy ni akan muncul. Right? So pada pembukaan candle 3.36 akan muncullah buy L ataupun setup buy. Okey. So bila pada masa itu berlaku, kita tahulah sudah ada setup buy. Okey. Alright. So ni dalam 1 minit, apabila candle yang kedua ni panggil CS kedua, ni CS pertama. Kalau saya letak sini, dipanggil CS1 ataupun CS signal. Okey. Alright, ini dipanggil CS signal lah. Okey, saya namakan dia CS signal. Yang ni yang pertama. So yang kedua ni dipanggil CS kedua. CS kedua. Alright. Okey, bila CS kedua dah habis, ya, selepas berlalunya 1 minit, muncul pula CS, ya, CS ketiga. Ini panggil CS ketiga. Okay. So, CS ketiga dan seterusnya lah adalah potensi untuk order kita kena. Alright. Sebab apabila terdapatnya signal muncul, ya, kita akan sedar pada CS kedua. Bila CS kedua muncul, baru kita nampak perkataan buy ni. Okay. So, antara selepas CS kedua muncul ni, di situlah kita boleh meletakkan kita punya entry point. Kalau anda ingat tadi, entry point saya cakap nak buat kat mana? Basic kita buat di tengah-tengah ni lah, tempat yang di mana open price candle CS signal. Okey, itu dipanggil AEP. Alright, so saya tulis kat sini. AEP adalah algo entry point, iaitu pada open price of CS signal. Right, CS maksudnya signal yang nombor 1 punya open itu adalah AEP. Dan AEP ni adalah line di kawasan yang ni. Right? Yang antara zone profit dengan zone risk. Yang tengah-tengah tu adalah AEP. Tak apa, lepas ni anda akan nampak ada label untuk tunjukkan dia AEP tu. Alright? Okay. So, buy right inilah. Saya kata tadi, buy right inilah. Anda boleh masuk kat sini. Tetapi bila kita buat back test, entry kat sini jarang kena. Okay, sebab apa? Price, bila dia buy, dia boleh naik dan terus tanpa pergi kepada open price AEP. Okay, so dia tak realistik untuk user submit order selepas CS signal muncul. So ada probability tak kena. So bila kita buat back test, right, tempat yang di mana anda boleh buat entry point adalah kawasan yang di mana saya tandakan terdapatnya entry di kawasan ini. Alright. Dan juga terdapat juga entry di kawasan ini. Anda kena ingat, bila signal muncul, setiap pemilihan EP akan memberikan trade performance yang berbeza. Bermaksud anda punya winning rate berbeza, anda punya net gain ticks berbeza, anda punya gross win berbeza, gross loss pun berbeza. Okay, so sebab saya dah buat back test, saya tahu yang mana paling profitable. Okay, yang paling profitable untuk 1 minute time frame adalah pada default setting, iaitu pada UEP default setting. Itu yang profitable untuk 1 minute. Yang untuk 5 minit punya time frame, pada default UEP itulah yang profitable. Okay, so mana-mana saja tanda yang bertanda, akan ada label yang bertanda UEP, user entry point, itulah entry point yang saya sarankan untuk masuk pada CS ketiga dan seterusnya. Anda boleh juga letak pada order kalau anda dapat signal depan mata kan. Contohnya anda menghadap chart, tiba-tiba keluar candle signal ni, CS1 and CS2, anda terus masuk order. Okey, macam tu anda ada potensi untuk mendapat order yang cepat lah, trigger. Tapi kalau anda nampak macam dapat signal, anda relax dulu nak calculate itu ini, kemungkinan besar anda punya order akan trigger pada candle yang berikutnya. Okey, maksud candle trigger anda punya order adalah bermaksud UEP anda, iaitu harga paras di mana anda membuat order, disentuh oleh market price. Bila candle tu sentuh market price, candle tu dipanggil white body CS. Okay, white body CS ni menunjukkan price, market price dah kena anda punya submitted order, iaitu pada UEP. Alright, so anda boleh faham ya? Okay, so dengan kata lain,
bila nampak je signal, anda kenal pasti apakah itu profit zone, apakah itu risk zone. So dalam profit zone ada entry point juga dan juga ada exit point. Dalam risk zone pun ada exit point, ada entry point. Okey, dia anda kena faham seolah-olah bila signal muncul kita buat satu box kalau anda tengok ya, trading view ada long position. So bila anda ada orang cakap apa, ada entry point ya, bila anda dah decide satu setup, anda akan buat dipanggil risk reward box. Risk reward box maksudnya adalah kawasan di mana anda gunakan dia sebagai risk zone dan kawasan di mana anda jadikan dia sebagai profit zone. Dan di tengah-tengah ni lah anda punya entry point. Alright. So dalam trading view, dia ada tool yang anda boleh set sendirilah nak letak kat mana entry point, kat mana TP, kat mana stop loss. Okay, ini manual, anda boleh letak kat mana-mana saja, betul tak? Tapi menggunakan AM, Technical Analysis Indicator, box ni dia automatic lukis. Okay, dia automatic lukis berdasarkan fixed TP. Contohnya anda nak TP berapa ticks dan anda nak loss berapa tick. Ini adalah maximum TP yang kita boleh assume, dan ni adalah maximum loss lah yang kita boleh letak. Dan kita boleh TP, kalau kita punya entry dekat sini ya, kita boleh TP pada mana-mana paras sajalah. Kan? Kita nak bergantung kepada market punya price action lah. Walaupun kadang-kadang kita nak target TP 25 katakan. Tapi kalau market tak boleh nak bagi, macam mana? Anda masuk, saya nak dapatkan 25 tick untuk position ni. Kalau market tak boleh nak bagi 25 tick, dia bagi 10 tick saja, anda nak close ke tidak? Lepas, kalau anda tak close, dia jatuh, anda loss. Kalau anda biar, mungkin dia sideways, dah kena hold lama. So, dalam indikator ni, saya ada buat perkataan dipanggil adaptive take profit. Bermaksud, kalau profit tak boleh nak sampai max TP, 25 tick katakan tadi anda nak 25 tick, tapi dia boleh TP pada 8 tick, 10 tick, 15 tick. Iaitu dia TP lebih awal. Sebab apa? Dia dapat detect market tu dah jadi bearish ataupun dah momentum dia sudah berubah. Okey? Sama juga dengan loss. Maximum loss katakanlah kita set 15. Tapi algo kalau dia kata market dah reverse up, tak perlu tunggu sampai stop loss jadi 15 ticks. So dia boleh cut dekat 8 ticks, 10 tick. Okay, so algo ni dia adaptive terhadap market action. Kalau market cantik je lepas you masuk, lepas anda buat entry point, dia naik tinggi-tinggi sampai atas, kena ATP, okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau tengah-tengah jalan dia jatuh, kat situlah ATP, adaptive take profit, akan membantu anda untuk secure whatever the floating profit yang ada. Alright, so harap anda faham konsep konsep trading dalam ni ya. So saya nak berbalik kepada tadi, pada box ni tadi. Okay, so lepas signal kedua ni muncul, anda akan nampak lah box ni semua, right? So anda bersedia nak masuk kat mana, betul tak? So untuk membantu anda untuk membuat masuk entry, saya ada sediakan function label line ataupun guideline untuk anda masuk dekat mana. Okay, anda kena ingat size profit zone ni adalah size yang anda tentukan di dalam setting ya. Contohnya, anda punya stop loss katalah 15 tick ya, SL2 kita panggil. Stop loss level 2 ni adalah stop loss maximum. Stop loss level 2 adalah stop loss maximum. Katalah anda set 15 tick. So macam mana kita nak check dari 15 tick? Anda cari bahagian yang tengah-tengah ni antara profit zone dan TP dan risk zone ni. Dia tengah-tengah tu dipanggil AEP tadi. Ya, AEP ni adalah kawasan di mana algo akan buka position. So anda akan klik sampai ke yang box merah paling bawah ni, anda akan dapat kiraan dia adalah 15 tick. So bermaksud kita punya maximum loss adalah 15 tick. Alright. Ini kalau kita ambil position dekat AEP ya. Alright. Dan kita punya potential profit adalah dekat maximum ni, iaitu 27 tick. Macam mana dapat 27 tick ni? Sebab kita punya risk reward ratio adalah 1.8. So kalau 1.8 darab dengan 15, kita dapat 27 ticks. Okay? Okay. Risk reward ratio darab dengan stop loss, kita dapatlah TP. Itu dipanggil fixed TP. Maksud TP yang kita inginkan. Bukan berdasarkan market structure. Kita nak je. Alright, tak ada basis semua. Okay. So sebab itulah saya cakap tadi, kita perlu ada adaptive profit supaya dia boleh bantu kita buat TP dekat mana-mana level yang sesuai. Kalau tak sampai 27 tick, kita boleh dapat TP dekat mana-mana level yang antara EP dengan maximum TP tadi kan. Okay. So anda dah faham ya? Dengan kata lain, box profit ni dan box
merah ni, zone risk dan zone profit ni adalah algo punya trade. So kalau algo masuk dekat tengah-tengah ni, dia akan TP ke atas ataupun mana-mana kawasan yang di tengahnya. Jika dia loss, dia akan TP, dia akan loss pada stop loss maksimum ataupun stop loss di tengah-tengahnya. Okey. Itu algo punya kerja. Itu algo punya. So kita sebagai user, realistically kat mana kita nak letak order? Itu yang persoalannya sekarang. So untuk membantu kita membuat entry, ya, kita buka dalam setting panel, dan setting nombor 2 ni anda check semua. Maksudnya anda show entry point untuk stop loss dan EP, lepas tu tunjukkan line dia, tunjukkan dia punya label, price label, dan tunjukkan take profit guidelines, dan tunjukkan juga take profit price level. So kita boleh tahu setelah signal muncul kat mana price level yang kita boleh jadikan sebagai entry point dan juga sebagai exit point. Okay, ni kalau line dia terlalu panjang ni, anda boleh adjust, ya. Buat satu, kita boleh buat satu. Satu maksudnya line panjang dia 1 bar. Alright, 1 bar. 1 bar dalam 1 minit lah. Alright. Ni kita buat dalam 1 minit. Okay, lupa ni dalam 1 minit. Okay. So kita buat, kita tunggu dia reload dulu, ya. Okay. Alright. So sekarang ni kita dah ada label. Label ni akan membantu anda membuat keputusan untuk masuk di paras harga mana dan exit paras mana, harga mana. Okay. Dan yang paling penting sekali adalah tujuan kita nak buat backtest. Backtest ni secara fundamental dia, prinsipal dia, kita kena ada exit dan kita kena ada entry dan exit. Baru kita boleh complete satu position. Baru kita boleh test berapa winning rate, berapa net ticks yang kita boleh dapat. Jadi, kalau anda tak biasa term money management, okey, ataupun statistik ni, kalau kita ada sistem yang bagi signal, ya, kita kena tahu signal tu akan memberikan kita keuntungan ataupun kerugian. Itu dipanggil win rate ataupun winning rate lah, dan juga kita punya average win, average loss dan trade expectancy. Untuk mendapatkan nilai-nilai statistik tadi, kita kena ada exit dan entry. Signal saja tak cukup. Signal entry saja tak cukup. Signal entry hanya untuk memudahkan kita dapat direction saja. Tapi untuk complete sampai position kita open dan close dan buat profit ataupun loss, kita kena ada kedua-duanya, iaitu entry dan exit. Di situlah MTech Analytics ada modul dipanggil backtest module ataupun forward test module yang akan monitor position selepas signal entry muncul dan bila exit muncul. So kita boleh tahu reliability ataupun prestasi atau performance indikator ni punya signal. Okey, kalau contoh anda nak beli indikator sekian-sekian, anda kena tahu apakah masuk winning rate, berapa winning rate yang dia bagi. Dan winning rate tu tersebut kena terbagi kepada dua, ya. Satu winning rate yang dibuat oleh algo, bermaksudnya algo tu punya entry dan algo tu punya exit. Dan lagi satu adalah dipanggil simulated user. Okey, di sinilah tuan-tuan dan puan-puan kena faham, ya, antara konsep algorithmic trading, ya. Algorithmic trading ni kena penting. Kalau tak, anda akan tak faham apa yang algorithmic, apa yang bukan algorithmic. Okey, algorithmic trading ni adalah trading yang menggunakan algoritma untuk membuat keputusan entry dan exit. Okey, so saya nak jelaskan sangat penting di dalam video ni supaya anda faham. So bila dalam algorithmic trading ni, bila dia ada dua yang trade, saya panggil trader pertama lah. Trader pertama, ya, trader nombor 1 adalah algo. Dia panggil algoritma lah ataupun algo bahasa pendek. Dan trader kedua, ni saya bagi nama. Trader pertama adalah algo lah. Seolah-olah algo yang trade. Memang algo yang trade dalam indikator ni. Kita nak follow algo. Tapi kita tak boleh follow bulat-bulat sebab apa? Kita bukan algoritma. Kita ada emotional. So kita ada different perbezaan performance. Okay. So trader kedua adalah dipanggil simulated user. Simulated user ni, dia adalah tujuan untuk simulatekan performance user sekiranya user menggunakan UEP yang dipropose oleh algo. Algo ada juga dia punya entry point, tetapi dia masuk lebih cepat. Sebab apa? Dia masuk pada candle pertama. Tapi algo ni dia macam tak sombong lah. Okay lah, aku masuk awal, tapi aku bagi kau juga peluang untuk masuk. Kat situlah dipanggil UEP. Alright.
simulated user. Maksudnya entry pada UEP, user entry point ya. Kalau algo ni tadi adalah entry pada AEP. AEP adalah algo entry point, UEP adalah user entry point. Okay, so bila kita algorithmic ni, kita ada dua prestasi. Sebab itulah kalau anda tengok dalam result nanti ya, result tree analytics, anda akan nampak ada algo versus user. Okay, bermaksud user tu adalah simulated user, di mana selepas signal ni muncul, algo akan masuk dulu dalam position, tetapi user akan masuk kemudian selepas user punya entry point hit ataupun terkena market price, iaitu match order. Ini yang berbeza dengan indikator-indikator di market yang lain yang kemungkinan besar sepanjang pengetahuan saya yang hanya offer winning rate pada algorithmic trader saja. Maksudnya algo, bukan pada simulated user. Alright, so sebab itulah kita akan ada term iaitu dipanggil algorithm winning rate dan juga user winning rate. So trader ni dia punya performance dia akan dikira sebagai AW lah, algorithm winning rate, algorithm net ticks, net ticks, berapa dia dapat. Sama jugalah sama user pula. User dia ada the user punya winning rate dan user net ticks. Alright, yang ini kita penting ataupun user ROI. Alright, so kalau anda rasa keliru, anda boleh pause video ni dan reverse balik, dengar balik betul-betul apa yang saya cakapkan. Sebab ini video, so anda boleh reverse balik. So saya ulang, trader nombor 1 adalah algo, iaitu dia akan masuk pada entry pada algo entry point AEP, iaitu kawasan pada price harga yang bertanda AEP. Anda nampak ya, dalam ni ada tulis tau, paras harga ni ada tulis AEP, UEP. Okay, itulah paras harga yang di mana trader 1 iaitu algo akan masuk dan trader 2 iaitu simulated user akan masuk. Now, ada nombor 3 iaitu trader nombor 3 adalah real trader, iaitu kita lah. Kita lah real trader. Yang ni tak boleh monitor, tak boleh check performance dari indikator ya. Tapi kena check user punya P&L statement. Okay. Nanti saya akan buat satu video pasal macam mana nak klik P&L statement. Alright. Okay, so anda dah tahu dah ya. Sekarang ni kita ada 3 jenis trader. Okay. Dia bukan nak menyusahkan anda kena ingat bahawa, dia just nak faham konsep. Konsep ni bila faham sekali, anda akan faham. Selama-lamanya lah, insyaAllah lah, selagi pakai sistem ni lah ya. Alright. So, algorithmic trading ni kita ada. Sekejap ya, saya nak betulkan ni. Okay. Algorithmic trading, pertama ada trader nombor 1 iaitu algo. Okay, dia akan masuk awal. Dapat je setup, dia terus masuk. Kita tak akan nampak moment dia masuk. Sebab apa? Dia dalam calculation tu, dia dah masuk. Selepas CS signal yang pertama tu dia habis, baru dia offer kepada trader nombor 2. Kalau kau nak masuk, kau masuk kat level ni. Aku dah masuk awal. Contohnya macam tu. Sebab apa? Sebabkan dia punya calculation dia very complex, dia tak boleh nak invite user untuk join sekali. Sebab apa? Kadang kalau bila CS habis, setup tak meet, so dia cancel position. Alright? User pula tak boleh cancel. Okay, dan trader kedua iaitu simulated user yang entry pada selepas signal keluar. Alright? Dan trader ketiga, itulah kita. Kita nak ikut seboleh-bolehnya, nak follow simulated user, bukan nak ikut algo. Algo memang impossible. Kita hanya boleh ikut kat simulated user, iaitu lepas signal ni keluar, kita terus buat buy order ataupun sell order pada level UEP. Dan bila candle tersebut, bila price action kena candle kita, bila price action kena UEP, candle tersebut jadi warna putih dan kita berada di dalam position. Alright? Candle jadi warna putih, kita mesti sudah berada dalam position, bukan baru nak submit order. Alright? Okay, so bila anda sudah faham tu, anda boleh buat order lah. Contohnya kan, pada masa sekarang ni, okay, bila saya ulang balik replay kat sini contohnya, pada signal kedua ni, anda nampak, dah muncul satu signal lah, buy. Lepas tu anda fikir, nak masuk ke tak masuk, anda berdasarkan anda punya skill, berapa masa nak ambil tu buat keputusan semua tu kan. Dan katakanlah anda mengambil masa 1 minit, 2 minit, dan baru ada decide, okay, nak masuk. Tapi pada buy right, saya advise
masuk bila dah keluar signal terus buat order pada UEP. Okey, UEP ni dia boleh berada pada harga pada atas pasaran. Sekiranya UEP berada pada harga atas pasaran, harga pasaran, anda buat stop order. Maksudnya buy stop ataupun sell stop. Tapi kalau UEP ni berada di pada bawah daripada market, okey, bergantung pada long atau short, anda boleh buat limit order. So UEP ni boleh jadi hybrid ya. Okey. So kita buat simulate. Okey, ni tadi dah keluar signal, kita nampak pada CS kedua dah ada EP kan. So kita buat, contohnya kita masuklah order dekat sini UEP. Alright, saya masuk dekat UEP Okey, ambil long position kan, sebab apa kita dah ada long. So saya letaklah kat sini saya punya UEP Saya letak kat sini saya punya. Sekarang ni kita berada pada candle kedua. Tapi candle kedua ni dia 1 minit dia sekejap je habis. So selagi tak kena UEP tu kita boleh letak order lah. So kita letak UEP pada ni. So kita target lah, kata target nak full TP. Alright, kita target full TP. Lepas tu kita letak stop loss kita berapa? Nak 10 tick. Kita letak 10 tick pada SL1. SL1 ni dia always 10 ticks daripada UEP. Itu dah kira anda punya stop loss lah. Kalau anda nak pakai 10 lah, kalau anda nak pakai 15, anda tambah je 15 lagi. Alright, tak ada masalah. So katakanlah kita letak 15, okay? So ini anda punya trade plan. Ini anda punya trade plan. UEP tempat anda masuk, stop loss 15 tempat anda keluar, TP pada level max TP kat sini 5065. SL pada 05, SL pula pada 5028. So anda punya risk reward ratio dah 1.5. Okay. Ini saya kata tadi kan dah lukis automatic. Tapi saya nak tunjukkan lah. Ini boleh juga anda lukis secara manual. Tapi secara automaticnya dah lukis lah dekat sini ya. Alright. Tapi ingat yang lukis trade box ni, profit zone dengan risk zone untuk algo, bukan untuk user. User kalau nak buat lukis ni pun boleh. Saya tak ada plan lagi untuk nak buat untuk user. Saya plan nak buat untuk user jugalah nanti. Tapi nantilah kita cerita kemudian. Tapi sekarang ni, ini adalah algo punya profit zone, algo punya risk zone. Kalau trader punya profit zone, kita kena tengok kat mana kita masuk, iaitu pada UEP, kat mana kita nak SL, kat mana kita nak TP. Itu kita punya trader punya risk and reward zone. Okay, risk and reward zone. Okay, now market pun berjalan lah ya. Market berjalan, okay. Dia keluar candle ketiga. Candle ketiga tak kena kita punya order, right? So, tak apa. Order kita tak trigger lagi lah, right? Sebab apa? Kita punya order dekat UEP. Price sekarang dekat 5038. Tapi UEP 5043. So, tak kena lagi order kita. Kita panggil, ini dipanggil buy stop lah. Sebab apa? Bila market jalan, dia kena UEP dan terus market terus naik atas. Alright? Okay, so market bergerak. Okay, nampaknya dia bergerak. Dia semakin lama makin naik menghampiri kita punya UEP tadi. Alright? Okay. Okay, tak kena lagi. Dia macam lihat nak pergi, ya. So, dah contohnya ini dah berapa minit katakan. Selepas signal muncul tadi, 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit. 4 minit dah tak kena kita punya order lagi. Sebab order kita pada UEP, ya. Okay. Right. Okay, nampak tak? Dia dah kena sedikit. Tapi dia belum jadi warna putih lagi. Dia kena tunggu candle berikutnya. Alright. So, anda nampak ya? Bila candle ni dah jadi warna putih, bermaksud market price tadi dah sentuh kita punya UEP. Dan UEP pun match. So, pada ketika ini, algoritma dah calculate dah untuk buat monitoring position untuk algo dan juga untuk user. Okay. Untuk algo, AEP akan dikalkulate daripada EEP. Manakala untuk user akan calculate daripada UEP. So, samalah untuk calculate profit. Katalah kena TP, algo akan kira daripada AEP hingga TP. User akan calculate daripada UEP kepada TP. Alright, itu beza dia. Alright. So, kenapa penting entry point algo, entry point user? Sebab penting untuk kira berapa tick yang kita akan dapat bila position close. Alright. So, kita move on. Tengok. Okay, nampak sekarang ni kita ada floating loss lah. Sebab apa? Market jatuh daripada, lepas dia sentuh kita punya order kat UEP, market jatuh. Sekarang kita ada floating loss. So, kalau kita daripada UEP ni tadi, 5043, dan sekarang harga pada 5035, kita dah ada floating minus 8. Kita dah ada floating minus 8 tick. Ada rugi lah tu. Alright. Tapi, selagi tak kena stop loss, tak apa. Okay, kita maintain. Dan kita, market pun berjalan ya. Okay, market berjalan dah, market dah naik semula. So, kita dah tak loss lah. Kita still loss sebab apa? Price masih lagi kat bawah. Cuma sekarang loss kita dah semakin kecil lah. Alright. Okay. Ini saya matikan ya. Sebab apa? Anda dah faham tadi. Alright. So, okay, move on. Okay, nampak? Price dah naik semula kan. Lepas dia sentuh kita punya UEP, dia jatuh sekejap. Tapi tak kena stop loss. Dan dia reverse pusing naik atas. Alright. Okay, sekarang kita dah start buat profit lah. Okay, sekarang kita dah start buat profit.
Alright, contohnya kita masuk tadi pada candle ni, kita kena hit order kita pada candle 340 ni tadi. Kita punya UEP dekat sini pada 5043. So sekarang price harga sekarang pada 5045. So kita ada 2 ticks floating profit. 2 ticks tak banyak lah, tapi okey lah, kita dah start buat profit, betul tak? Dan candle ni putih lagi sekali. Sebab apa? Dia sentuh lagi sekali order pada UEP. Untuk kiraan ticks tadi, dia dah start calculate daripada sini. The first candle CS yang menjadi warna putih, itulah dia punya trigger point untuk start buat monitoring position ya, untuk calculate berapa berapa ticks. Alright. So okey, market jatuh sikit, lepas tu naik semula. Alright. So sekarang kita dah ada floating profit sebanyak 5 ticks. So kalau anda kata 5 tick, 5 tick ni dah okey lah, anda close lah. Tapi pada masa yang sama anda nampak line ATP dah muncul ya, line ATP dah muncul untuk bagi alert. Okey, sekarang profit dah ada. Line ATP biru sudah muncul dan kita kena berjaga-jaga sebab lepas ni mungkin market boleh jatuh. Kalau boleh jatuh, kita kena keluar awal lah. Alright. So kita move on lagi. Alright, dah move on. Okay, market dah jatuh sikit. So sekali daripada 5 TP dah, kita dah kurang balik jadi 2 TP, 2 ticks 2 ticks. Lepas tu dia naik semula. Bila dia naik semula ni, dia jadi 9 tick. Tetapi sebelum dia naik tu, pada candle ni algo dah detect ada 2 kali candle merah, ada 2 kali low, lower high. So algo dah TP kat sini. So bila kita ulang balik tadi, sebenarnya kita boleh TP pada 5 tadi lah, 5 atau 4. Okay, tapi ini adalah guide saja ya, guide untuk anda hit ATP. Kalau anda rasa ada momentum berdasarkan input-input yang lain, technical indicator yang lain, anda boleh decide untuk hold position. Sebab dia mungkin naikkan lagi atas. Alright. Yang senario terbaik adalah dia naik lagi tinggi, betul tak? Dia naik lagi tinggi, anda dapat lagi collect. Tapi kalau senario yang tidak best adalah apabila lepas ATP keluar, dia jatuh. So kalau kita tak keluar awal dan kita suffer lagi banyak loss. So benda ni tak ada hard rule. Anda nak ikut ATP boleh, which is expected performance nanti lebih kurang lah. Tapi kalau anda nak hold pun boleh. Kalau anda contohnya market lepas ni dia naik lagi tinggi kan, instead of anda dapat lebih kurang 5-6 TP, anda boleh dapat dekat 20 TP, 20 ticks. Okay, itu saya tak boleh nak control. Algoritma tak boleh nak control emosi anda sama ada untuk hold ataupun untuk keluar awal. Tapi daripada segi algo, saya telah design dan program dia untuk close sebanyak mungkin dengan profit. Itu tujuan dia. Alright. So sometimes dia akan close pada 3 profit, 5 profit, 10 profit. Walaupun selepas tu market naik gila-gila pun, dia akan TP jika dia dapat rasa market nak jatuh sikit. Okay. Sebab apa? It's better safe than sorry. Kita lebih better secure whatever floating yang kita ada daripada kita just assume, market boleh naik lagi ni, aku nak hold sampai atas. Kalau anda ada keyakinan yang tinggi market akan naik, tak ada masalah untuk hold. Kalau anda rasa ragu-ragu, ikut algo. Sebab algo design untuk maintain profit. Alright? Okay, so saya harap anda faham bagaimana pergerakan saya follow, saya breakdown ni tadi daripada atas ni sampai bawah ni, daripada entry sampai exit. Okay, saya tak nak hold lama-lama video ni, nanti kita akan buat video lain yang lebih mudah. Ini untuk konsep yang kena anda faham. Sama juga dengan sell pun sama, just terbalikkan je. Okay, itu satu benda yang saya nak tekankan dalam video ni. Dan yang keduanya adalah pembacaan exit tadi. Okay, so kalau anda nampak ya, ada level yang dipanggil TP, TP1, TP2. Okay, ini berdasarkan Fibonacci extension atau dipanggil automatic Fibonacci extension. Anda perasan ya, Fibonacci ni, TP ni, dia bukan fix tau. Dia boleh stretch, dia boleh jadi besar, panjang, sometimes dia boleh lebih atas daripada TP punya fix. Fix TP always 27 ni ya. Dia boleh atas, dia boleh bawah. Sebab apa? Dia ikut previous punya swing. Kalau anda nampak TP1 sampai kalau anda nampak TP1 sampai TP5 ni pendek saja ya, ataupun lebih bawah daripada TP fix, bermaksud market ni sebenarnya dalam keadaan sideways. Sebab dia kira untuk previous swing. Previous swing, kalau swing dia adalah flat, maka target profit yang berikutnya akan jadi very small. Sebab apa? Dia tak ada potensi. Nama pun TP Fibonacci extension. Kalau previous swing extension dia tak panjang, dia tak boleh nak extend panjang dia punya target profit. Itu cara baca dia. Kalau anda nampak satu position di mana TP dia besar-besar ya, contohnya jauh ke bawah, bermaksud dia punya previous swing adalah panjang. Okey, macam tu saya bagi satu contoh ya. Okey, contoh macam ni. Ini ada satu swing ya.
Ni ada satu swing. Cuba kita tengok replay data pada keadaan ni. Anda boleh tengok target profit dia dekat bawah ni lebih panjang daripada fixed TP. Sebab apa? Dia dah ada trend sebelum tu. Dia dah ada swing yang besar sebelum tu. Okey, kita tunggu dia load. So sementara dia load ni, saya nak ulang balik. Okey, mula kita ada 3 jenis trader: algo, simulated user dan actual. Actual ni kita tak boleh nak monitor dia punya performance. Tetapi apa yang kita boleh buat lah, kalau anda katalah dalam sebulan anda follow signal ni elok-elok, lepas sebulan tengok result simulated user result, katalah dapat 100 tick, anda dapat 68 tick. Okey tak? Anda dapat 68 tick tapi simulated user dapat 100 tick. Algo dapat 200 tick. Kita tahu algo susah nak follow. Tapi kita tahu algo dah bagi direction dan simulated user follow signal yang dibagi oleh algo. Algo memang akan dapat lebih. Simulated user dapat tengah-tengah dan real user boleh jadi lebih tinggi daripada simulated user ataupun lebih kurang. Yang penting end of month anda profit. Profit banyak sikit itu soal kedua. Yang penting you pile up consistent entry consistently. Okay? Alright. So anda boleh nampak untuk position ni, kita tunggu position baru. Alright. So anda nampak position ni anda boleh nampak dia masih lagi TP, dia masih rendah lagi. Saya nak tunggu yang the next alright. So macam ni anda boleh nampak kenapa TP1, TP2 dia stretch lagi panjang melebihi TP fix. TP fix saya dah terang awal-awal tadi dalam video TP fix adalah sama juga dengan berapa anda punya maximum stop loss darab dengan risk reward ratio yang anda nak. Itu fix TP. Maksudnya dia berdasarkan kita punya keinginan. Tapi TP1, TP2 ni berdasarkan Fibonacci, iaitu berdasarkan swing-swing yang sebelumnya. Kalau swing yang sebelumnya panjang, maka dia punya TP1 sampai TP5 punya stretch adalah panjang Tapi kalau previous swing adalah pendek, TP1 sampai TP5 dia punya division tu pendek-pendek. Okey, itu adalah satu penunjuk bahawa let's say anda dapat satu signal yang baru, anda boleh tengok apa sih ada punya TP stretch je panjang-panjang, bermaksud trend yang sebelum tu adalah trending. Kalau anda dapat satu signal yang mana TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 dia pendek-pendek, rapat-rapat, bermaksud anda punya position swing sebelum tu adalah sideway. Alright? So, saya harap anda faham, clear, jelas apakah itu AEP, apakah itu UEP, apakah TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, apa itu SL2. SL2 adalah maximum loss. SL1 adalah optional kalau anda nak close lebih kat lebih awal. Alright, kalau loss, apa itu ATP, adaptive take profit, dan apa itu fungsi white body CS. Alright, okay. So dalam video ni 30 minit, 40 minit, saya harap anda ulang banyak kali kalau tak faham, dan kalau ada function replay, gunakan function replay untuk study. Okay, saya harap ini membantu dan kita jumpa dalam sesi video akan datang, which is kita akan kupas benda yang sama atau benda yang barulah. Okay, terima kasih.